اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. 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 Astaghfirullah, innallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون
ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adzabun muhin. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. Tidakkah engkau melihat bagaimana jahatnya orang-orang yang bersahabat karib dengan kaum yang telah dimurkai Allah dengan sebab kekufuran dan khianatnya. Mereka itu bukanlah dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan kaum yang tersebut itu. Kerana mereka ialah golongan munafik dan lagi mereka selalu bersumpah dengan dusta. Sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta. Allah telah menyediakan bagi mereka azab seksa yang berat. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Mereka menjadikan sumpahnya sebagai perisai untuk menyelamatkan diri dan harta bendanya daripada dirampas atau dibunuh. Maka dengan yang demikian dapatlah mereka menghalang dirinya dan orang lain dari jalan Allah. Oleh itu mereka beroleh azab seksa yang menghina. Harta benda mereka dan anak pinak mereka tidak sekali-kali akan dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Mereka lah ahli neraka. Mereka tetap kekal di dalamnya. Setelah nyata kepada orang-orang munafik itu bahawa harta benda dan anak pinaknya tidak dapat memberikan pertolongan ketika mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, maka mereka bersumpah kepadanya bahawa mereka adalah orang-orang yang mukmin, sebagaimana biasanya mereka bersumpah kepada kamu. Dan mereka menyangka bahawa dengan berbuat demikian, mereka akan mendapat sesuatu yang berfaedah kepada mereka. Ketahuilah, sesungguhnya mereka lah golongan pendusta. Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka, sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati ajaran dan amaran Allah. Mereka itulah puak syaitan. Ketahuilah, puak syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Sesungguhnya, orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, mereka termasuk dalam golongan yang amat hina. Allah telah menetapkan sesungguhnya, aku dan Rasulnya, aku dan Rasulku tetap mengalahkan golongan yang menentang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka yang setia itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah redha akan mereka dan mereka redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Mereka lah penyokong-penyokong agama Allah. Ketahuilah,
Sesungguhnya penyokong-penyokong agama Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. Masih lagi kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Al-Mujadalah. Surah yang ke-58 pada juzuk yang ke-28. Bermula ayat 14 sehinggalah ayat yang ke-22. Sekaligus mengakhiri penafsiran surah Al-Mujadalah. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang dua keadaan. Iaitu keadaan orang-orang munafik, perangai mereka dan bagaimana kesudahan mereka dan balasan yang mereka akan peroleh. Dan juga Allah Ta'ala menyebut tentang ciri-ciri kelompok-kelompok yang dikenali sebagai Hizbus Syaitan, parti syaitan atau penyokong syaitan, yang merupakan orang yang paling rugi sekali pada hari akhirat kelak. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang kelompok orang-orang yang beriman yang setia, yang beriman pada Allah dan Rasul dengan sungguh-sungguh. Bahawa Allah akan memberikan kepada mereka kemenangan dan kekuatan spiritual, kekuatan dalaman untuk mereka benar-benar melaksanakan perintah Allah SWT. Dan mereka ini tidak mungkin berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang perintah Allah. Walaupun orang-orang ini di kalangan yang dekat dengan mereka, ayah mereka, anak mereka, keluarga mereka, atau sesiapa sahaja. Kemudian Allah menyebut balasan orang-orang yang setia di dalam keimanannya kepada Allah dan kepada Rasulnya dengan balasan syurga. Dan Allah Ta'ala menyebut mereka inilah dikenali sebagai Hizbullah ataupun parti Allah atau pembantu-pembantu agama Allah atau penyokong-penyokong agama Allah. Dan dalam ayat yang lain Allah menyebut kata Ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Dan ayat ini disebut sebagai Hizbullah, iaitu pasukan Allah, parti Allah, atau disebut pembantu-pembantu agama Allah. Dalam ayat ini disebut Awliyaullah, iaitu orang-orang yang menjaga syariat Allah SWT. Awliya, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Mereka inilah kata Allah, golongan yang akan berjaya. Humul muflihun. Maka ini dua perbandingan yang cepat antara golongan munafik yang berpura-pura dalam keimanan dan menggunakan sumpah palsu sebagai benteng untuk mengelirukan dan menipu orang beriman yang sebenar. Dan golongan orang yang benar-benar beriman yang menterjemahkan keimanan mereka dalam semua situasi, hatta di tahap bertemu ataupun kita katakan ketika mana bertentangan antara sayang mereka pada makhluk dengan sayang mereka pada Allah dan Rasulnya. Mereka membuktikan sayang mereka pada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala menyatakan, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan Yahudi sebagai sekutu mereka? Tidak juga mereka ini menjadi atau menyembelih Yahudi, tidak juga mereka menyembelih kamu. Allah menyebut sifat orang-orang munafikin ini, tidaklah mereka ini di kalangan orang Yahudi. Mereka bukan orang Yahudi. Dan tidak juga mereka orang-orang yang beriman. Tetapi mereka ialah orang yang mencari kepentingan dua belah pihak. Di pihak Yahudi, mereka cari kepentingan dengan membocorkan rahsia umat Islam. Di pihak orang Islam, mereka bersumpah palsu supaya mereka terselamat harta benda mereka, anak pinak mereka, daripada dirampas, daripada diperangi, atau mereka juga memperoleh harta rampasan perang bila menang. Jadi mereka ialah golongan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, muzabzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka ini berada di tengah-tengah antara kelompok ini, ragu-ragu di antara keduanya, tidak kepada golongan itu, tidak pada golongan ini. Jadi orang munafik ini yang zahirnya Islam tetapi batinnya kafir. Tapi jenis kekafiran mereka jenis makan keliling. Bukan kekafiran punya prinsip kekufuran. Kalau orang Kristian, dia ada prinsip kekufuran dia. Kalau Yahudi, ada prinsip kekufurannya. Kalau pada penyembah berhala, ada prinsip kekufurannya. Artinya, mereka akan pertahankan kufur mereka dan melawan siapa yang melawan kekufuran mereka. Tapi orang munafik, dia tak ada prinsip kekufuran mereka. Kerana mereka akan ambil kepentingan semua. Zahir mereka tidak pernah beriman. Hakikat sebenarnya mereka tidak pernah beriman. Zahir mereka cuba menterjemahkan iman supaya mereka selamat dalam banyak aspek-aspek. Terutama kerana mereka duduk dalam kalangan masyarakat Islam. Supaya tidak tercium dan terbau
terbau kejahatan mereka. Tidak terlondeh, tidak tercabut topeng mereka. Diceritakan ataupun sebab turun ayat ke-14 yang kita bacakan ini. Bila Allah menyatakan tidak akan engkau melihat orang yang menjadikan Yahudi sebagai teman mereka. Ayat ini turun kepada seorang ketua munafikin namanya Abdullah bin Nabtal. Dia ketua besar sekali ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan di antara ketuanya juga namanya Abdullah bin Nabtal, seorang munafik. Orang ni dia rapat dengan Nabi SAW. Dia sentiasa duduk dengan baginda SAW. Kemudian thumma yarfa'u hadithahu ilal Yahud. Kemudian apa yang dibuatkan dengan baginda SAW, maka dia akan cerita pada Yahudi. Sedang Rasulullah duduk di salah satu daripada tempat yang biasa Rasulullah duduk. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang berada sekelilingnya dengan berkata, Yadkhulu alaikumul an rajulun qalbuhu qalbun jabbar wa yanzuru bi'aina syaitan. Kejap lagi akan masuk seorang lelaki yang jiwanya jiwa orang jahat. Dan matanya ialah dua mata syaitan. Rasulullah sedang duduk dengan sahabat. Kata Rasulullah kejap lagi akan masuk seorang yang jiwanya jiwa orang jahat. Qalbuhu qalbun jabbar. Dan dia wa yanzuru bi'aina syaitan. Dia melihat dengan mata syaitan. Maksud melihat dengan mata syaitan ialah orang ni tidak jujur. Tiba-tiba masuklah Abdullah bin Nabtal. Wa kana azraq. Abdullah bin Nabtal matanya biru. Matanya biru. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada Abdullah bin Nabtal, ketua munafikin, Alama tashtumuni anta wa ashabuka? Kenapa engkau maki aku, engkau dan teman-teman kamu? Rasulullah direct tanya terus. Wahai Abdullah bin Nabtal, aku dapat tahu engkau maki aku di belakang. Bersama dengan teman-temanmu, kau maki aku. Lalu kata Abdullah bin Nabtal, demi Allah saya tak buat. Fahalafa billah ma fa'ala dhalik. Demi Allah saya tak buat. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alta. Nabi kata kamu buat. Aku tahu kamu buat, kamu maki aku di belakang. Kau maki sahabat-sahabat aku di belakang. Maka Abdullah bin Nabtal pun panggil kawan-kawan dia. Untuk membuktikan dia tak maki Rasulullah. Oh, kawan-kawan dia. Fahalafu billahi ma sabbuh. Semua kawan-kawan dia munafik semua. Sama macam dia lah. Bersumpah depan Rasulullah, ma sabbuh. Kami tak maki, kami tak maki. Maka turun ayat ini. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah kamu melihat golongan munafikin? Teman rapat mereka ialah kelompok yang Allah murka, yakni orang-orang Yahudi. Yahlifuna 'alal kadhib wa yahlifuna 'alal kadhib. Mereka sentiasa bersumpah palsu. Bersumpah bohong. Wa hum ya'lamun. Dalam keadaan mereka tahu bahawa mereka tipu. Sebab Allah Ta'ala sebut orang munafik, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah palsu sebagai benteng untuk tidak dikenali. Lepas tu orang beriman tidak digalakkan bersumpah. Kita ni tuan-tuan jangan bersumpah. Makruh bersumpah. Kalau sumpah tu bohong maka haram dan berdosa. Dalam situasi biasa tidak dibenarkan bersumpah. Dimakruhkan. Supaya tidak menyerupai watak orang munafik. Orang munafik cakap sikit sumpah, cakap sikit sumpah. Sebab dia dah biasa bohong. Kita asas bercakap, percaya. Tak perlulah awak bersumpah untuk saya percaya. Kita suami isteri asas cakap ni ialah benar. Kita tidak boleh tohmah dia. Kita asas pergaulan sama-sama kita, bila bercakap itu kita kata benar. Kalau dia bohong dia dengan Tuhan. Maka kita tidak boleh saling sumpah menyumpah dengan maksud, betul kau cakap, awak berani sumpah? Tak digalakkan bercakap macam ni. Yang kita ni, kalau bercakap sama-sama kita, apa pun. Terutamanya hari remeh-temeh je. Semalam gimana semalam? Lama tak nampak. Semalam balik kampung. Ya ke? Sanggup sumpah. Demi Allah. Lah suka dia lah dia balik kampung, tak balik kampung, nak tipu. Benda bukan besar pun. Benda bukan besar pun. Tapi kita terus bersumpah guna nama Allah. Maka ini watak munafik. Jangan. Kerana asal kita bercakap sama-sama kita, percaya. Kalaupun dia bohong misalnya, kadang-kadang tak adalah mudarat besar, dia tak nak beritahu rahsia dia. Dia tak nak beritahu dia balik kampung. Dia tak nak beritahu dia berada di satu tempat. Jadi kita tak payahlah hajak dia menipu dengan menggunakan nama Allah. Sebab saya kata ada orang, dia bila ditanya dia rasa terpaksa jawab. Dan ada orang pula memang jenis kaki tanya.
Lagi tak dapat jawapan, tak tidur dia. Nak tanya juga, kat mana semalam? Kat mana? Ada apa faedah kita pun tak tahu. Cuma dia nak tanya. Yang ni pula rasa terpaksa jawab. Bila jawab lain sikit, tengok ni macam bohongnya, berani sumpah tak? Terus main sumpah. Kerana itu kata Imam Syafi'i, saya tak pernah bersumpah dalam hidup. Saya tak pernah bersumpah. Abdullah bin Umar, kalau orang tak percaya dia, jangan suruh bersumpah, dia tak nak sumpah. Awak nak percaya, tak nak percaya, sudah. Contoh kita dalam cakap basic ni, kalau orang tak nak percaya kita, tak payah terdesak untuk sumpah. Tak payah. Kalau kita kata, saya semalam ada tengok, ada jualan murah, 50%. Demi Allah. Tu jualan demi Allah. Saya tengok macam tu je. Saya tak nak sumpah. Jadi apa pun dalam perbualan kita, tak payah kita terdesak suruh sumpah. Kita dah sebut. Sumpah ni yang boleh suruh kita sumpah cuma hakim, mahkamah. Hakim dia boleh minta kita sumpah. Lain-lain daripada itu tak layak untuk minta sumpah. Tak ada sebab. Walaupun kadang-kadang kita terdesak nak suruh orang percaya. Kadang-kadang ialah saya cakap betul ni, terdesak. Sebab dia tak kata saya tipu. Kalau benar-benar terdesak dalam darurat, maka bersumpah. Tapi kalau dia tak percaya, maka jangan lagi bersumpah dalam semua perkara lain. Kadang-kadang kalau betul dia tak percaya, kita kata kita tak ambil barang awak. Ya kau tak ambil. Saya nampak awak macam ambil. Demi Allah saya tak ambil. Sebab dia tuduh kita ambil barang. Kalau dia kata tak percayalah awak sumpah pun, stop sumpah. Stop. Sebab orang ni dah tak reti memuliakan nama Allah. Sepatutnya dia tahu bila orang bersumpah nama Allah, kalau dia bohong risikonya tinggi. Dan orang berniaga juga begitu. Nabi SAW melarang bersumpah untuk melariskan perniagaan. Kata Nabi SAW, memanglah sumpah itu melariskan perniagaan, tapi menghilangkan keberkatan. Kita kalau berniaga, kita pun bersumpah. Demi Allah, saya bagi harga terbaik untuk tuan-tuan. Demi Allah ni, barang-barang segar ni saya buat. Ini semua ikan-ikan yang baik. Semuanya insang-insang terpilih. Maksud insang segar lah. Ni insang bagus belaka ni, tengok merah lagi. Merah menyala lagi. Demi Allah, memang zahir melariskan, tapi hilang terus keberkatan. Maknanya kalau untung sebab sumpah, hilang berkat niaga. Sebab itu kalau berniaga tak payah sumpah. Kalau orang tak nak beli sudah. Kalau orang tanya ni ikan bila ni? Kita kata ikan hari ni. Berani bersumpah. Saya tak sumpah. Nak ambil-ambil tak nak ambil sudah. Abdullah bin Umar diriwayatkan, dia jual hambanya. Lalu orang bertanya kepadanya, apakah hamba ini ada kecacatan? Dia kata tak ada. Maka dia jual dengan harga 800 dirham. Lalu orang berkata kepadanya, apakah tuan sanggup bersumpah bahawa hamba ni tak ada cacat? Lalu kata Abdullah bin Umar, saya tak akan bersumpah. Orang nak beli-beli tak nak beli sudah. Maka ditinggalkan penjual tadi. Biarlah tak laku pun tak apa. Maka dijual sehingga datang yang membeli yang tak perlu bersumpah. Artinya tuan-tuan ingat, nama Allah ni jangan diperdagangkan. Apa lagi menggunakan nama Allah untuk tidak mau buat baik? Wala taj'alullah uqdatan liaymanikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jangan menjadikan nama Allah untuk menghalang kamu buat baik. Contoh kita sebut, demi Allah, wallahi saya takkan ziarah lagi rumah awak. Kenapa pula guna nama Allah untuk halang buat baik? Kita kan diperintah buat baik. Demi Allah saya takkan tolong lagi awak. Kenapa pula bersumpah tak nak tolong orang? Kita kan diperintah tolong orang. Masalah kita tak suka dia. Atau kita tak rapat dengan dia. Itu hal lain. Tolong kan benda baik. Allah melarang kita menggunakan nama Allah bersumpah untuk larang diri kita buat baik. Isteri ni marah sebab suami dia asyik kutuk. Tak pandai masak, awak ni masak asyik masing. Tak masing, masak. Tak masak, manis sangat. Demi Allah saya takkan masak lagi hari ni. Kenapa bersumpah pula? Kan masak tu benda baik. Patutnya baiki sudahlah, tak payah nak semua sumpah. Suami juga begitu. Dia terus bersumpah untuk menghalang diri dia buat baik. Maka ini dimakruhkan kita berbuat makruh. Makruh bersumpah untuk tidak buat baik pada golongan-golongan tertentu. Bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala bersumpah untuk tidak membantu seorang lelaki yang telah menyebarkan khabar angin, khabar palsu, isya'at tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah, dia tak akan tolong lagi orang miskin ni. Tak nak tolong lagi. Maka turun ayat menegur Sayyidina Abu Bakar. Melarangnya bersumpah untuk tidak berbuat baik. Walaupun pada orang yang ada rekod tak elok. Lalu Abu Bakar mengkafarahkan sumpahnya dan menuliskan kebaikan. Jangan bersumpah untuk tak nak buat baik. Jadi dalam pertama,
Dan percakapan umum tidak digalakkan bersumpah makruh. Dalam perniagaan makruh bersumpah walaupun benar. Kalau bohong haram. Dan di dalam menegakkan kebenaran kita bersumpah cuma sekali. Dalam mahkamah maka dibenarkan sumpah 3 kali. Dalam mahkamah hakim akan ulang suruh sumpah 3 kali. Dan di dalam bersumpah untuk tidak berbuat baik maka ini dilarang. Jangan bersumpah untuk tidak mau buat baik. Sebagaimana saya contoh, tergaduh orang kita bersumpah demi Allah saya takkan ziarah awak lagi. Awak sakit ke awak mati saya takkan pergi. Itu tak dibolehkan. Sebab itu di antara hak orang Islam yang kita kena buat. Walaupun kita gaduh dengan dia, kalau dia sakit kita ziarah. Kalau dia mati kita tasyik, kita iring jenazah dia. Tak patut kita memanjangkan perbalahan dengan sumpah nama Allah. Saya tak kira, saya tak suka dia, kalau dia mati saya tak akan pergi ziarah dia. Contoh sunat kita kafarahkan sumpah tu. Dan meneruskan kebaikan untuk mengiringi jenazah dia, untuk solat jenazah dia. Kadang-kadang kita nak panah hati ke orang, kita pun bersumpah tak nak solat jenazah dia. Macamlah dia mati dulu, takut kita mati dulu. Jadi jangan jadikan nama Allah. Sebab nama Allah bukan penghalang kita buat baik. Nama Allah pendorong kita buat baik. Bukan penghalang kita buat baik. Nah, ini tentang beberapa hukum hakam sumpah. Tapi orang munafik, dia suka bersumpah. Walaupun dia tahu dia bohong. Ini lagi tu bersumpah dan keadaan dia bohong. Baik, tuan-tuan, sumpah ni dia ada disebut sebagai sumpah yang kena kafarah. Ada sumpah yang disebut sumpah lara. Sumpah yang kena kafarah, sumpah yang mana orang tu tahu dia salah, dia tetap bersumpah. Maka ini kena kafarah. Atau sumpah untuk buat sesuatu lalu dia tak buat, maka ini kafarah. Ada pun sumpah kan tersilap. Tersilap atau menjadi biasa perbualang dia, maka ini tak kena kafarah. Contoh tuan-tuan, kita tengok dekat apa nama ni, dekat Dewan tu misalnya, ada pertemuan hari Selasa ni. Tulis bulan Selasa ni, pertemuan. Kita pun beritahu kawan kita ni ada pertemuan hari Selasa ni, saya dah tengok. Pukul sekian-sekian. Walah, hari bulan tu kita silap misalnya. Tapi kita rasa kita betul tengok. Kita bersumpah kawan kita, ya ke? Hari lain lah saya dah tengok. Bukan bulan 10, bulan 11. Hari Selasa tapi bulan 11. Tak, bulan 10. Demi Allah. Dia pun sebut demi Allah. Dia bukan tipu tapi dia rasa macam dia betul tengok. Maka ini tidak dikenakan kafarah. Sebab dia bukan menipu. Tapi dia rasa macam dia betul. Pun begitu makruh bersumpah. Kita kan, saya selalu sebut, bila kita suka bertekak ni, kita suka bersumpah. Sebab kita nak beritahu kita betul. Kita lebih alert melihat benda tu. Tapi ternyata salah. Maka ini tidak dikenakan kafarah. Ini dipanggil sumpah lara. Sumpah yang kena kafarah, sumpah yang mana kita tahu kita bohong dan kita bersumpah. Macam orang munafik. Dan sumpah untuk buat sesuatu lalu kita tak buat. Kita bersumpah dengan nama Allah kita nak buat sekian-sekian. Atau bersumpah dengan nama Allah untuk tidak buat sekian-sekian. Dan kadang kita sedar. Lalu kita pun langgar benda tu. Sama ada langgar benda tu kerana kita menyesal apa kita sebut. Ataupun kerana kita tahu ada mengkafarahkan sumpah lebih baik daripada meneruskan sumpah. Macam saya sebut tentang Abu Bakar As-Siddiq waktu dia bersumpah dengan nama Allah untuk tidak tolong Mistah. Tak nak tolong Mistah, akhirnya dibatalkan sumpah dia. Dan dia kembali tolong Mistah. Walaupun Mistah ini dia mudah terpengaruh orang munafikin lalu menyebarkan berita buruk tentang Aisyah. Dia Allah Ta'ala anha. Tapi oleh kerana dia ni ada orang saya katakan dia ni lemah. Lemah macam mana? Dia suka sebar berita tanpa cek. Dia suka sebar. Dia tak nak cek-cek. Dia cerita tu sensasi, dia pun sebarkan. Ini orang lemah akal. Orang yang kuat akal, dia nak sebar satu benda, dia cek. Kalau tak betul, maka dia kata tak betul. Kalau betul, ya. Dia akan kata betul. Ini orang kuat akal. Kemudian kata Allah, A'adallahu lahum azaban syadida. Allah sediakan kepada mereka azab yang pedih. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Kerana keburukan kejahatan yang mereka lakukan. Apa dia? Mereka pertama menipu Nabi SAW. Yang kedua mereka maki Nabi SAW. Yang ketiga maki sahabat-sahabat. Yang ini merendahkan orang Islam. Yang keempat mereka bersekongkol Yahudi. Dalam membocorkan rahsia. Ini 4 kejahatan orang munafikin. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah sebagai pelindung mereka. Setiap kali orang Islam kata, awak kan baik dengan Yahudi. Demi Allah kita orang tak baik dengan Yahudi. Duk bersumpah wallahi kerja dia. Mereka jadikan sumpah sebagai benteng mereka. Supaya tidak dikenal niat jahat mereka. Tujuan jahat mereka.
dan menafikan kejahatan yang mereka buat. Fasaddu an sabilillah, dengan cara itu mereka masih bebas dalam masyarakat Islam, lalu mereka menghalang orang lain daripada mendekati agama Allah. Contoh, mereka lah yang membawa gambaran buruk terhadap orang Islam. Gambaran buruk, mereka cuba buat fitnah. Contoh, bila ni dalam konflik Gaza, bila bawa orang yang mengaku pejuang Hamas, kemudian buat interview, lalu dia pun kata, memang saya sembelih budak. Memang saya bunuh perempuan, saya rogol. Awak siapa? Saya pejuang Hamas. Mereka lakonkan watak. Ambil seorang, mengaku. Ini tashwihat. Mereka nak buat gambaran buruk terhadap orang Islam. Sebab mereka tak ada bukti kuat. Atas apa peringkat tuan-tuan, mereka ambil anjing yang dibakar, mereka balut kain putih, mereka kata ini bayi. Akhir bila dicek oleh orang-orang yang tahu tentang ni, mereka kata ini adalah bangkai anjing yang cuba ditipu. Benyamin Netanyahu kata ini budak yang dibakar oleh Hamas. Lalu ini presiden mereka, pengulang, dibakar. Saya tengok. Orang tanya dia balik, betul kau tengok? Saya dengar orang cakap dia tengok. Akhirnya dia pun tarik balik. Rupa-rupanya bangkai anjing. Tentang mereka upah orang munafikin. Untuk cerita kononnya begini-begini, inilah tujuan orang munafik hidup dalam masyarakat Islam. Lalu mereka memberi gambaran buruk terhadap Islam. Jadi orang kafir ambil mereka lah. Suatu maha suci Allah yang melindungi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kerana kalau kita ingin mengenal Islam, ia datang daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kerana itu mereka tak mampu memburukkan orang Islam secara totally. Tak boleh. Kerana Islam itu sumbernya bukan orang Islam itu sendiri, tapi Quran dan Sunnah. Itulah sumber dia. Dan siapa pun yang menyalahinya tidak diakui oleh Islam. Ini adalah perintah Allah dalam Quran. Ini adalah perintah Nabi SAW. Jadi orang munafik cuba buat tashwihat, gambaran buruk terhadap Islam. Sebagaimana Allah sebut, falahum adzabun muhin, kelak mereka akan dikenakan dengan azab yang menghinakan mereka. Lam tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Hari akhirat kelak, harta benda yang mereka himpunkan, anak pinak yang mereka banggakan, yang mereka yakin boleh menolong dan membantu mereka, tidak akan membantu mereka. Ulaika ashabun nar, mereka menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a, ketika mana Allah membangkitkan manusia seluruhnya. Lalu Allah mendatangkan orang munafikin dan menghisap perbuatannya. Fayahlifuna lahu, lalu orang munafikin macam biasa sumpah depan Tuhan pula. Dunia dulu disumpah depan Nabi Muhammad SAW. Disumpah depan orang beriman, kononnya mereka ni jujur, baik. Akhirat mereka bawa lagi watak yang sama. Bersumpah di hadapan Allah. Kama yahlifuna lakum, sebagaimana mereka bersumpah depan kamu di dunia dahulu. Wa yahsabuna annahum ala syai', mereka menyangka sumpah akhirat berguna. Kat dunia mungkin berguna, orang tak tahu. Kat dunia mungkin orang munafik boleh bersumpah macam-macam, orang pun tak tahu karakter dia. Dia mungkin boleh berlindung diri dia, watak dia sebenar dengan sumpah palsu. Dia menyangka dengan sumpah ini akhirat kelak juga akan membantunya. Kata Allah, tak akan membantu dia. Kat dunia mungkin membantu dia. Menyebabkan orang Islam tak tahu watak mereka, kejahatan mereka. Lalu dia bawa watak ini bersumpah depan Tuhan pula. Dengan menyangka bahawa annahum ala syai', sumpah itu berguna pada mereka. Ala innahum humul kadhibun, ketahuilah mereka pembohong besar. Pada hari ditelanjangkan pembohongan mereka. Kenapa? Innallaha alimun bidzatis sudur, kerana Allah yang mengetahui isi hati manusia. Ya, orang munafik tak berguna pembohongannya akhirat kelak. Kat dunia mungkin mereka boleh menyembunyikan watak tadi untuk satu tempoh, untuk satu kelompok manusia. Walaupun mereka tak akan mampu bertahan lama dengan pembohongan mereka, satu. Dan mereka tidak mampu membohongi semua orang. Kelak akan bocor juga. Akhirat kelak langsung tak berguna terus. Bahkan menjadi sebab kepada azab yang pedih. Kemudian kata Allah, istahwaza alaihimus syaitan. Demikian itu kerana mereka telah dikuasai oleh syaitan. Orang munafikin menjadi alat-alat dan tunggangan syaitan untuk merosakkan Islam. Kita dah sebut semalam, kalau Yahudi, dia akan guna dua sumber kekuatan untuk lawan orang Islam.
Pertama, sumber kekuatannya tali barut. Munafikin inilah. SB inilah. Yang kedua ialah kuasa-kuasa besar yang akan lindung dia. Syaitan pula, dia juga akan menggunakan tali barut dia untuk mengacau Islam daripada dalam. Siapa munafikin? Dijadikan orang munafikin ini sebagai tali barut dalam agama Allah. Untuk kacau Islam. Lalu mereka ini hidup dengan cara melanggar perintah Allah untuk mempengaruhi sebagian orang Islam yang lemah iman. Lalu mereka kata, kami tak sembahyang, tak ada apa pun. Okey je. Kami minum arak, tak ada apa pun. Maka orang yang lemah pun boleh ikut. Kami tak tutup aurat, tak ada apa pun. Lalu mereka bercakap tentang hal-hal kononnya yang penting Allah tahu hati kita. Ayat mereka. Walhal perintah-perintah itu daripada syariat. Mereka mengenepikannya. Perintah berperang diketepikan. Perintah untuk solat diketepikan dengan alasan macam-macam. Perintah untuk berbuat bersedekah diketepikan dengan sebab macam-macam. Semua mereka beri alasan tak nak buat. Dizahirkan watak-watak munafikin. Sebagaimana kita bahaskan dulu tentang orang munafik cuba dekat Rasulullah. Bila Allah turunkan ayat supaya bersedekah sebelum dekat dengan Rasulullah dan bercakap, mereka pun berhenti sedekah. Tak nak sedekah. Berhenti daripada dekat dengan Nabi SAW. Maka Allah kata, istahwaza alaihimus syaitan. Syaitan telah menguasai mereka. Fa'ansahum zikrallah. Kerana itu mereka lupa peringatan Allah. Mereka lupa amaran Allah. Mereka lupa azab yang akan mereka kena disebabkan perbuatan mereka. Tentang manusia, Allah sebut berkali-kali amarannya dalam Quran. Dan melalui lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui lidah para ulama pewaris Nabi. Tetapi amaran ini tidak menggerungkan hati mereka. Tidak menjadikan mereka takut. Kerana mereka telah diseliputi oleh kabus syaitan. Mereka telah diseliputi oleh hijab yang dibina oleh syaitan. Lalu mereka tidak pernah mengambil peduli peringatan Allah. Yang mereka takut ialah kesusahan di dunia. Susah akhirat tak pernah terbayang. Yang terbayang nanti esok macam mana saya nak makan, macam mana nak minum. Kerana mereka tak pernah terbayang waktu melihat malakul maut, waktu berada dalam kegelapan kubur. Itu semua peringatan Allah yang mereka lupa. Yang mereka cuma nampak tentang esok macam mana, lusa macam mana. Semua urusan mereka tentang urusan dunia. Sedangkan orang beriman, mereka melihat keadaan mereka nanti bagaimana waktu melihat malakul maut. Bagaimana keadaan mereka nanti waktu mereka dikuburkan seorang diri. Bagaimana keadaan bila mana mereka dibangkitkan akhirat kelak. Bagaimana keadaan mereka bila dihisap, diberi buku catatan. Orang beriman sentiasa terbayang macam tu. Bagaimana waktu ditimbang amalan mereka. Bagaimana keadaan mereka waktu meniti sirat, apakah lepas atau tidak. Sebagaimana kita baca kisah para sahabat. Bila mereka membaca ayat-ayat tentang melintasi sirat, mereka menangis sepanjang malam. Kerana mereka rasa mereka tak selamat. Ini Abdullah bin Rawahah. Dibaca ayat, wa in minkum illa wariduha. Semua kamu akan melintasi sirat. Dibaca ayat ini, dia menangis sepanjang malam. Lalu sini kata, abang kenapa abang menangis? Dia kata, aku bimbang Allah kata semua kita melintas. Allah tak beritahu kita selamat ke tak selamat. Allah beritahu kita akan melintas. Dan aku takut aku tak selamat. Itu orang beriman. Ini Osman bin Affan menangis, fikir nanti kalau dia berdiri akhirat kelak, apakah dia mendapat buku catatan kanan atau kiri? Menangis. Kebimbangan orang-orang beriman. Mereka bimbang dalam kubur, apakah mereka ini selamat atau tidak. Waktu Rasulullah menyatakan bahawa Sa'ad bin Mu'az juga dihimpit dalam kubur. Maka semua sahabat menangis ketakutan. Di sebalik Sa'ad bin Mu'az, sahabat yang bila mandi dimati bergegar arash. Gegar arash kerana kemuliaannya. Bergembira malaikat untuk menyambut kedatangan rohnya. Pun begitu dia dihimpit dengan sekali himpitan kemudian dilepaskan. Sebagai satu pemberitahuan ini kubur. Dia macam mana-mana bayi lahir lah. Kok mana pun bayi itu bila lahir dia menangis. Untuk tunjuk ini dunia. Bersedia untuk menangis. Tak kira dia ni lepas tu jadi wali ke ulama ke. Keluar fitnah. Dipanggil fitnah. Umpama kita lah. Bila kita sakit, kita tak rasa sakitnya. Kita pahala tak pahala itu nombor dua. Tapi sakit tu sakit. Maka demikian bila masuk kubur dia ada satu himpitan. Sekali satu himpitan. Kemudian dilepaskan. Untuk beritahu ini kubur. Sebagaimana waktu sakratul maut sakit mati. Macam mana pun mati tu sakit. Sakit. Akan terasa sakit tu. Sehingga Nabi SAW ketika sakratul maut Nabi kata Allahumma a'inni
ala sakaratil maut wa ghamaratihi. Ya Allah, bantulah aku menghadapi kesakitan mati ini. Rasa sakit itu tetap rasa sebagai satu ujian untuk mengangkat darjat dan mengampunkan dosa. Maka bila sahabat dengar, mereka pun menangis, takut. Orang munafik, mereka tak fikir peringatan Allah. Mereka cuma fikir susah dunia. Tak adalah fikir kubur ke neraka, tak ada. Dosa ke tak ada. Yang mereka fikir cuma macam mana hidup esok. Apa benda nak makan esok. Itu dalam kepala otak mereka. Ini yang disebut fa'ansahum zikrallah. Mereka lupa peringatan Allah. Tentang kematiannya, tentang kuburnya, kebangkitannya, tentang hisabnya, tentang neracanya, tentang siratnya, tentang syurga dan neraka. Mereka lupa ini semua. Tak ada dalam perkiraan mereka. Ulaika hizbu syaitan. Mereka lah pendokong-pendokong. Mereka lah kelompok-kelompok yang dipengaruhi syaitan. Penolong-penolong syaitan. Lidah-lidah syaitan. Ala, ketahuilah. Inna hizbas syaitan. Sesungguhnya penyokong-penyokong syaitan itu. Penolong-penolong syaitan itu. Pengikut-pengikut syaitan itu. Humul khasirun. Mereka lah orang yang paling rugi. Bila Allah Ta'ala sebut rugi, bukan sekadar rugi di akhirat secara pasti. Bukan rugi di dunia. Sebagai satu daripada peringatan Allah. Tuan-tuan tak pernah ada penolong syaitan untung kat dunia. Kalau untung pun untung sekejap. Lepas tu dia pasti akan rugi. Apa terjadi akhirat kelak. Baik, Allah dah sebut watak orang munafikin. Watak orang munafikin suka berbohong dan bersumpah. Suka menghina Rasulullah, menghina para sahabat. Suka mualat, bergabung dengan orang yang Allah murkai. Orang Yahudi. Dan kita tahu umat Islam wajib membenci Yahudi. Mesti. Dan itu yang kita baca dalam Fatihah kita. Kita membenci mereka. Membenci secara akidah mereka dan kejahatan mereka. Adapun secara muamalah kita, maka itu hal lain. Kita benci secara akidah mereka. Yang memfitnah, akidah mereka yang kita katakan memburuk-burukkan pada Nabi. Memilih-milih Nabi. Dan hal-hal lain berkaitan ketuhanan. Sama juga Kristian. Membenci secara akidahnya. Tapi secara orangnya tidak. Bukan mereka ini tetap menjadi subjek dakwah. Untuk kita tunjukkan akhlak yang baik dalam berdakwah pada mereka. Tapi bila mereka tunjukkan permusuhan, maka kita tunjukkan kekuatan membela agama Allah. Dalam keadaan mereka tak tunjuk permusuhan, mereka ini ahli zimmi atau ahli zimah. Maka tidak salah kita berbuat baik pada mereka atas nama kemanusiaan. Tak ada masalah. Sebab itu kita dah sebut hubun, cinta ni ada dua. Satu cinta yang bersifat muamalat. Satu cinta yang berkait dengan agama. Yang dilarang ialah cinta yang berkait dengan agama mereka. Ini hal-hal kepercayaan mereka. Adapun kadang-kadang mungkin mak dia tu orang kafir. Maka sayang dia pada mak atas sebab dia panggil hubun gharizi, iaitu sayang fitrah. Dan namanya anak mesti sayang ayah dia. Ini Ikrimah pun sayang ayah dia, Abu Jahal. Ini anak pada Abdullah bin Ubay bin Salul sayang pada ayah dia. Walaupun ayah dia ketua munafikin. Sayang kerana fitrah seorang anak. Sehingga dia, ya Rasulullah, boleh tak kalau engkau perintah supaya dibunuh ketua munafikin, biar aku bunuh. Aku tak nak orang yang bunuh. Sebab tu ayah aku terasa sesuatu nanti. Biar aku yang bunuh. Kisah macam sebab sayang ayah. Dan bila Ikrimah, orang maki ayah dia. Maka dia sedih dan mengadu pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, mereka maki ayahku. Dan memanglah Abu Jahal jahat. Tapi fitrah seorang anak. Takkan nak dengar orang maki ayah depan mata dia. Akhirnya Rasulullah SAW melarang sahabat memaki Abu Jahal di hadapan Ikrimah. Lalu menyatakan, la tasubul amwat fa innahum qad afdau ma qaddamu. Jangan maki orang dah mati, mereka dah dapat balasannya tersendiri. Tak payah maki-maki. Ambil, kerana kita kena ambil hati juga anak-anak dia. Ada orang kafir ni anak dia baik, soleh, bertakwa. Jadi kita dah sebut beza hubun ada dua. Satu hubun gharizi, iaitu cinta bersifat fitrah. Fitrah lah kita, tuan-tuan, kalau orang tu buat baik kita pun suka dia. Kalau ada orang Kristian seorang buat baik kat kita, takkan tuan-tuan tak suka dia. Kalau ada orang Islam buat jahat kat kita, takkan tuan-tuan tak benci dia. Itu kan fitrah. Datang orang Islam, walaupun sekerbang ditebal, dia ketuk atas kepala. Kita sayang dia ke? Tak, kita marah dia. Datang orang kafir ni, dia pun buat baik dengan kita.
beri makan sekian, kita sayang tak dia? Sayanglah sebab dia buat baik. Itu fitrah. Yang tak boleh sayang agama dia. Yang ditegur, yang disebut oleh Allah. Penyelewengan agama. Yang menyatakan Allah satu dari tiga Allah dan itu tak boleh, itu diharamkan. Mengiyakan agamanya itu salah. Muamalah dia dengan baik itu tak salah. Hatta kalau si Yahudi ni tak memusuhi Islam, muamalah dengan baik tak ada masalah. Boleh. Boleh berunding dengan dia dan sebagainya, tak masalah. Tetapi bila dia mengangkat permusuhan, maka kita jawab. Bila dia bercakap menghina agama, maka kita pertahan. Itu yang kita kena tahu, batasan benci kat mana. Dia bukan benci tu dengan, oh nampak orang kafir tu nak lempang ke. Bukan begitu. Itu ekstrim cara faham macam tu. Sebab kita lihat, kita Islam ialah agama dakwah. Bila Islam agama dakwah, maka kita perlu tunjukkan akhlak yang baik, tutur kata yang baik. Dan Allah sebut dalam Quran, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan ahli kitab dengan cara baik. Kita kalau nak debat dengan padri-padri ni, debat cara baik. Kita tak menyebut perkataan buruk dan debat. Sebab mereka juga sedang cari kebenaran. Kalau kebenaran itu didan dengan cara maki hamu, bagaimana mereka nak dekati kebenaran? Sehingga Allah perintah dalam Quran, kita berdebat dengan ahli kitab dengan cara terbaik. Cara baik. Dengan lembut, dengan sekian. Menerangkan. Tapi bezanya saya kata dalam ketika mana dia nak sebarkan akidah yang batil atau ditunjukkan permusuhannya pada Islam, maka bermula permusuhan. Permusuhan akan bermula untuk menjaga kesucian Islam. Kemudian Allah Ta'ala sebut, lepas sebut golongan munafikin, innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulah ulaika fil adzallin. Baik, kenapa orang munafikin ini mereka ini dilaknat oleh Allah? Disebabkan mereka ini melanggar segala perintah Allah dan Rasul. Ulaika fil adzallin, dan mereka selamanya akan berada dalam keadaan kehinaan dan kekalahan. Kata Allah janji dengan jelas ayat ini. Mana-mana orang yang menentang perintah Allah dan Rasul, ulaika fil adzallin, mereka orang-orang yang akan kalah. Adzallin maknanya maghlubin. Maghlubin maknanya akan tewas. Akan hina, akan kalah. Kata ini janji Allah dan ini khabar gembira bagi orang beriman. Siapa pun yang melanggar, melawan Allah dan Rasul, dia akan kalah. Sama ada namanya Yahudi, namanya Kristian, namanya munafikin. Namakan dengan apa pun nama. Samuhum ma syi'tum. Namakan mereka ikut siapa pun kamu nak namakan. Kalau dia melanggar perintah Allah dan Rasul, ulaika fil adzallin, mereka lah orang-orang yang akan dikalahkan. Kemudian kata Allah, kataballah, Allah telah menetapkan. Allah telah menetapkan. La'aghlibanna ana wa rusuli. Aku dan Rasulku akan mengalahkannya. Baik, kenapa Allah sebut aku dan Rasul? Cukuplah Allah je mengalahkan. Kan di sini memberi maksud. Dia sebut kataan bahawa aku dan Rasul mengalahkan untuk menunjukkan bahawa Allah SWT akan mengalahkannya dengan bala bencana, dengan hukuman. Dan Rasul mengalahkan dengan hujah yang disampaikan daripada Allah. Maka Rasul akan mengalahkan dengan hujah. Hujah. Sebab itu semua para Rasul akan bawa hujah. Dan tak ada seorang pun orang kafir yang menang berhujah dengan Nabi. Tidak ada. Bahkan sampai hari kiamat tidak ada orang kafir yang akan menang hujah dengan orang Islam. Tidak akan. Tetap hujah itu mengatasi. Kerana bila hujah belum mengatasi, mereka belum layak diazab. Bila hujah sudah mengatasi, lalu mereka kekal menolak, maka ketika itu datang azab. Sebab itu para Rasul kalau tuan-tuan tengok, mereka akan berdakwah untuk satu tempoh, sehingga hujah itu sudah disampaikan semua. Dan mereka tak ada lagi sebab nak menolak, melainkan kerana keras kepala dan kebencian. Tak ada lagi. Dan inilah kaedah dalam perundangan Islam. Bila mana-mana orang murtad atau yang bawa ajaran-ajaran sesat, mereka perlu dihujahi sampai mereka tak ada hujah. Selagi mana mereka ada hujah, mereka tidak boleh dihukum murtad. Sehingga mereka tak boleh dihukum lagi. Sampailah mereka dah tak ada hujah, mereka kekal dengan kepalsuan, boleh dihukum murtad. Ya, mereka secara hukuman dianggap murtad. Tapi hukum murtad belum boleh jalan sehingga didirikan hujah atas mereka. Maka debat. Bagaimana kita cerita tentang bagaimana kerajaan Uthmaniyah, bila ada seorang yang reka ajaran sesat, maka khalifah waktu itu panggil seorang qadi, lawan debat tu. Tapi qadi itu tak kuat hujah.
Tak kuat hujah, maka khalifah menangguhkan hukuman. Dia panggil seorang lagi qadhi yang ternyata lebih pintar dan tajam hujah. Maka berhujah sehingga orang tu tak boleh jawab, melainkan tinggal lagi hawa nafsu dan keras kepala. Lalu ketika itu khalifah mengatakan, sekarang jalankan hukuman. Hujah tu kena. Sebab kadang-kadang orang-orang ni kita tengok hujah tu macam betul. Sebab kalau terus dibunuh, hujah tu akan berlegar seolah betul. Maka kena tundukkan hujah dulu. Sehingga benar dia tu salah. Kalau sekiranya dia berhujah dan tidak dipatahkan hujah, kemudian dihukum dia, maka hujah tu akan tersebar. Sehingga dianggap macam benar. Lepas itu didirikan hujah dulu. Kemudian kata Allah SWT, La tajidu qauman, kamu tak akan dapati. Mana-mana kaum yang benar-benar beriman pada Allah dan Rasul akan menyintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Walaupun ayah mereka, anak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga mereka. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman, yang dikuatkan keimanan mereka oleh Allah Ta'ala. Turun ayat ini, kisahnya ialah diturunkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah di dalam peperangan Badar, di mana Abu Ubaidah terpaksa berhadapan dengan ayahnya dalam perang Badar. Ayahnya penyokong kafir. Dan dia pula di kalangan orang Islam, maka bertembung dalam perang Badar. Sehingga berlaku perang Badar disebut juga sebagai perang anak beranak. Dan perang saudara mara. Kenapa masyarakat musyrikin Mekah, kebanyakan mereka saudara mara pada masyarakat Islam di Madinah. Sebahagiannya ialah mungkin ayah, sebagaimana berlaku kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah dia bertembung dengan ayahnya pada perang Badar. Bila bertembung dengan ayahnya, dia pun larikan diri. Ni ayah. Tapi ayah dia cari dia untuk bunuh dia. Maka dia tidak ada helah, melainkan dia bertembung dengan ayahnya. Akhirnya mereka pun beradu kekuatan sehingga Abu Ubaidah membunuh ayahnya dalam perang Badar. Asalnya Abu Ubaidah lari dulu lagi. Tapi ayah dia masih cari dia. Geram tak habis. Maka berlaku peperangan. Dan ini juga berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pula anak dia. Anaknya masih kafir masa itu. Lalu dalam peperangan Badar, maka Abu Bakar cari mana anak dia. Cari mana anak dia. Manakala anaknya cuba lari daripada ayah dia pula. Abu Bakar cari. Sehingga anaknya bila memeluk Islam berkata, wahai ayah, ketika mana perang Badar, saya di kalangan musuh. Dan itu anaknya bernama Abdul Rahman. Dan sekarang saya ada Islam. Macam mana kalau ayah jumpa saya dalam perang Badar? Kata kalau aku jumpa, memang aku potong kepala kau. Kalau waktu itu aku jumpa. Dan sekarang ada Islam, okey lah. Waktu itu. Di mana anak awak cuba lari daripada ayah dia. Dan awak tak sempat jumpa. Anak dia tanya balik ayah, masa kalau lah ayah jumpa saya pasal perang Badar, macam mana ayah buat? Pancung. Menunjukkan prinsip keimanan. Jadi walaupun anak beranak, ini asas. Kan itu kata Allah dan memuji orang beriman, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Inilah orang yang Allah tetapkan iman dalam hati mereka. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah berikan kekuatan dalam diri mereka. Kekuatan sehingga menjadikan Allah dan Rasul lebih utama. Dan ini disebut dalam hadis Nabi SAW, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 perkara. Siapa yang memperolehinya, dia akan mendapat kemanisan iman. Salah satunya ialah menjadikan Allah dan Rasul keutamaannya dan semua perkara. Sebab Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya. Mereka tak peduli. Kalau ini perintah Allah, anak mereka ke, isteri mereka ke, siapa pun, perintah Allah mereka akan bertegas. Ini prinsip orang yang beriman. Kemudian kata Allah, wa yudkhiluhum, dekkan itu Allah akan masukkan mereka dalam syurga yang mengalir padanya sungai-sungai dan mereka kekal padanya. Radhiyallahu anhum, Allah redha pada mereka. Wa radu'an, dan mereka redha dengan pemberian dan nikmat yang Allah berikan pada mereka. Ulaika hizbullah, inilah dia penjaga agama Allah, penolong agama Allah, pengikut agama Allah, parti Allah. Siapa yang meletakkan keutamaan Allah dan Rasul dan semua perkara. Jadi inilah watak para sahabat. Mereka sayang kepada keluarga mereka sebagai sayang fitrah. Tapi bila berhadapan dengan kebenaran, mereka pertahankan prinsip. Mereka tak kira siapa. Adik-beradik dan sebagai prinsip. Ini yang mereka jaga. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Islam kuat. Satu ketika bila
Umar Al-Khattab mendapat berita. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia penat dalam perang Qadisiyah, maka dia mula buat pintu yang kuat untuk tak nak bertemu orang. Sebab dia penat, tak nak jumpa orang. Maka datang report kepada Umar Al-Khattab. Sa'ad bin Abi Waqqas macam tak nak jumpa orang, pintu. Lalu Umar Al-Khattab menghantar sahabat bernama Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ni kamcing dengan Sa'ad bin Waqqas, kamcing. Rapat betul. Tapi kali ini arahan dan ini perintah Allah. Perintah. Supaya jangan ada gaps antara pemimpin dengan orang yang nak mengadu. Umar memerintahkan Muhammad bin Maslamah bakar pintu tu. Bakar pintu tu sampai payah nak jumpa ni. Bakar pintu. Dan Muhammad bin Maslamah pergi. Dia tak nak jumpa Sa'ad tu. Dia bakar pintu dulu. Lepas bakar pun tengok khabar-khabar sihat. Lama tak jumpa. Pintu bakar lah. Buat lu ni perintah dia. Dia baik, rapat. Tapi tidak menjadikan dia kurang untuk menegakkan kebenaran. Yang rapat, kita lain. Yang prinsip tu lain. Macam kita lah, kita rapat. Orang nak bagi rasuah, takkan nak bagi. Jangan bagi. Rapat memang kita rapat. Rasuah kita tak izinkan. Prinsip tu kena ada. Janganlah kita rapat, langgar belaka lepas tu. Maka ini cerita Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin perang Qadisiyah dengan Muhammad bin Maslamah. Cerita yang masyhur. Bagaimana sama-sama mereka tegakkan agama Allah. Dan Sa'ad pun tak bunyi sepatah pun. Kenapa kau bakar pintu tu? Dia dah tahu. Muhammad bin Maslamah tak mungkin buat saya saja. Mesti dia ada perintah. Maka mereka abaikan pintu tu. Dan kembali bertemu. Ini cerita bagaimana orang-orang yang meletakkan Allah dan Rasul depan. Dan inilah disebut sebagai golongan Hizbullah, parti Allah. Yakni parti Allah ialah a'wanullah, ansarullah, awliyaullah. Pembantu agama Allah, penolong agama Allah yang benar-benar ikut ajaran Allah. Ini panggil Hizbullah. Dan terjemahan literalnya Hizbung parti Allah. Ini penyokong, pendukung. Apa pun rasakan injatan dari Allah, mereka akan ikut. Ala, ketahuilah. Inna hizballah humul muflihun. Parti Allah, pembantu yang menjaga, yang menolong agama Allah, mereka akan menang. Sebab itu kita katakan pada semua orang Islam di seluruh dunia. Bila mana mereka menjaga agama Allah dengan niat yang baik, Allah akan menangkan mereka. Allah sebut dalam Quran, "Wala yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz." Allah akan membantu orang yang bantu agama Allah. Sebab itu hidup ni tuan-tuan, kalau kita nak menang, biar niat kita untuk bantu agama Allah. Kalau tuan-tuan berniaga untuk membantu agama Allah, tuan-tuan akan menang. Kalau tuan-tuan menuntut ilmu untuk membantu agama Allah, tuan-tuan akan menang. Kalau kita berkahwin, berzuriat, beranak pinak untuk membantu agama Allah, kita akan menang. Ni kita kahwin bukan nak bantu agama Allah, maka kita akan menang. Beranak pinak pun untuk bantu agama Allah. Kita bertani, jadi petani bagi membantu agama Allah, kita akan menang. Letakkan niat bagi menjaga agama Allah. Walaupun dalam urusan dunia, apa lagi urusan akhirat kita? Kita buat untuk jaga agama Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, kerana Allah menjanjikan siapa pun yang nak berjuang bagi menegakkan agama Allah, Allah janjikan mereka dengan kemenangan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.